الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد القلماني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه لا يحمله لا دي لا يحملون لا لا jadi dah belum atas lagi oh ni insyaAllah. Kita muka surat 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pada bawah. Muka surat 22 14 pada bawah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa la taqnabuhul araduna wala samawat. Artinya tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Ini kita sambung lagi berkaitan dengan sifat tanzim. Kalau kita mengaji sifat 20, dia letak dalam mukhalafah, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tapi Imam Ghazali meletakkan ni satu sifat khusus, dia nama sifat tanzih. Tanzih ni maknanya terlepas, tak tersentuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamai makhluk, tak serupa di sudut apa sekalipun, sama ada zat, sifat ataupun af'al. Ya? Kita sebut mukhalafah. Dalil Quran dia laisa kamitslihi syai'. Allah sendiri bagi tahu bahawa Allah tu tak serupa dengan sesuatu. Sesuatu ni makna baharulah. Makhluk, kejadian ni semua tak serupa di satu sudut pun. Makna kata menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak serupa makhluk, makhluk pun tak serupa dengan Allah Taala. Dan tak boleh kita nak serupakan. Antara ayat-ayat penting Allah sebut qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tu tak beranak dan tak diperanakkan. Beranak pinak ni sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala tak pernah, apa makna kata, tak pernah ada kufu, sebanding, setanding, serupa dengan segala sesuatu. Jadi wajib kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala tak serupa dengan
makhluk, sama ada sudut zat dia, sifat dia, ataupun af'al dia, ataupun perbuatan dia. Jadi dalam menghurai ni, antaranya Imam Ghazali kata apa? Wala tambuhul araduna wala samawat. Artinya kata Imam Ghazali, tiada meliputi akan dia Allah. Allah tu tak meliputi dia. Macam kita ni diliputi. Kita diliputi oleh masjid, kita duduk dalam masjid. Maka kita duduk dalam masjid, kita diliputi. Kita duduk luar masjid, dalam masjid, tepi masjid. Itu makna diliputi. Allah Ta'ala tak boleh kita nak bangsakan atas, bawah, tepi. Tak boleh kita nak katakan begitu. Kalau ada pun ayat-ayat yang menyebut begitu dalam Quran, ayat ini ditakwil oleh ulama selayak dan sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu akhrabu ilahi min hablil warid. Contoh Tuhan kata dalam Quran, kami ni lebih hampir kepada kamu, lebih hampir daripada urat leher. Tak boleh kita nak kata Tuhan duduk tepi urat leher kita ni. Itu ada dia punya huraian dia. Macam mana kata ulama, ayat ini menyebut tentang urat leher. Urat leher ni tuan-tuan menentukan hidup dan mati. Kita sembelih, putih urat leher, dia mati. Jadi urat leher ni dengan kematian terlalu dekat. Tapi aku ni kata Allah, dengan kematian kamu tu lagi dekat. Buktinya berapa ramai orang tak putih urat leher mati. Ni kena apa ni? COVID-19. COVID-19. Dekat dengan pondok saya kat Bantar Remis tu ada masjid dah tutup. Orang tak kena sakit lagi dia tutup awal ya. Dia takut. Saya nak sebut beginilah. Kematian tak boleh ragu-ragu, tetap mati 100%. Tapi COVID ni dia mungkin 1% ya. Dalam 100 orang pun nak kena seorang. Janganlah semua bakat tak main masjid. Saya tengok hari tu saya pergi kat Maybank, Menara Maybank, sebab kuliah di sana. Saya ada urusan dengan bank Maybank. Bila kita nak masuk, dia ada alat, dia buh kat hidung. Kat dahi pun, buh kat dahi. Boleh masuk. Kalau sampai dia punya temperature tu, tak boleh masuk. Apa salahnya kan? Kalau takut sangat, tunggu pintu masjid. Tiap pintu ada seorang tunggu. Siapa masuk, buh dia kat dahi. Daripada tutup terus masjid tu kan. Rasulullah dan para sahabat bila datang malam petaka, pakat lari pergi masjid. Kena apa saja pun, sakit ke apa ke, ribut ke, topat, lari masjid. Kerana masjid adalah tempat yang paling selamat. Kalau nak mati kat masjid, tak bagus kan? Mati masjid. Yang pelik tu kan, supermarket dia pun tak tutup pula. Patut supermarket lah kena tutup kan. Masjid jangan tutup. Kecuali dah sampai peringkat dah yang mana yang kita tengok memang tak dapat tidak, tu lain lah. Sekarang ni masih Allah bagi, masih insya-Allah lah boleh main masjid tu. Saya telefon tadi, saya telefon nak tanya masjid ni tutup ke? Mana tahu masjid Kuala tutup ke? Ada setengah masjid tu dia berhenti kuliah. Ada masjid tu Jumaat tak ada, jemaah pun tak ada, tutup terus dah, awal lagi tutup. Benda jenis macam tu. Jadi tuan yang dirahmati sekalian, kalau ada ayat-ayat makna kata yang menunjukkan seolah-olah Allah ni diliputi oleh sesuatu, tepi, depan, dalam, luar, yang ni kena ditakwil mengikut takwil ulama-ulama usuluddin. Tak boleh kita terima bulat macam tu saja. InsyaAllah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ulama, nahnu akhrabu ilahi min hablil warid. Kami ni terlebih hampir daripada kamu, lebih daripada orang leher. Kita lah kita pergi ziarah orang mati tuan. Kalau dia dah kritikal, masa tu siapa pun tak boleh tolong. Doktor penuh, doktor pakar keliling, tak boleh buat apa dah. Masa tu kita akan nampak yang menentukan kematiannya hanya Allah. Allah tu terlampau hampir dengan kematian. Bukan kata Allah duduk tepi orang lihat dah.
Maknanya Allah terlalu hampir dengan kematian. Allah yang menentukan, Allah yang telah mentakdirkan kematian itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Bila datang ajal seorang tu, Allah tak lewatkan sesaat dan Allah tidak percepatkan sesaat. Itu makna Allah hampir, Allah dekat sangat dengan kematian, yakni Allah lah yang menentukan kematian tu. Ditakwil macam tu, faham ayat. Ayat ni dipanggil ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat tak perlu kepada pentakwilan, semua orang boleh faham. Iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu nak mengerjakan sembahyang, basuh muka kamu, maknanya ambil wudu. Jadi faghsilu wujuhakum tak perlu takwil, semua orang faham basuh muka. Tidak? Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kamu sampai situ. Dua tangan kamu sampai dua situ. Yang ni semua orang boleh faham. Tapi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman bersemayam di atas arasy. Yang ni kena takwil. Kalau kita faham Allah Ta'ala duduk atas arasy, macam saya duduk atas kerusi, Tuhan berjisim lah. Pertama atas bawah. Yang kedua, makna kata bila kita duduk tersentuh, diri saya ni tersentuh, makna kata dengan kerusi ni. Jasad Allah Ta'ala tersentuh dengan arasy baru. Ni tak boleh. Ini perlukan pentakwilan. Kena dihurai dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham daripada sini bahawasanya Allah Taala tidak diliputi, ya, tidak diliputi akan dia Allah oleh segala bumi dan segala langit. Kalau disebut Allah Ta'ala duduk di langit, yang ni kena. Kalau Allah Ta'ala duduk di bumi, yang ni pun kena takwil juga. Macam mana disebut dalam satu kita kata hadis, hadis qudsi, yang zirullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Turunlah Allah Ta'ala ni ke langit dunia hingga 1/3 akhir malam. Ada juga golongan Mujassimah. Mujassimah ni mereka beriktikad Tuhan tu berjisim. Ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada muka. Mana? Macam ayat yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Setiap satu tu binasa kecuali wajah Tuhanmu yang punya kemuliaan dan keagungan, kan? Wajah tu dia berkata muka. Ulama usuluddin menyatakan wajah itu zat, kekallah zat Tuhan. Bukan Allah Ta'ala tu bermuka macam kita ada muka. Bila Allah bermuka, kita pun ada muka, itu dah menyamai. Sudah menyamai, bertentangan dengan Allah sendiri bagi tahu laisa kamitslihi syai', aku tak serupa dengan segala sesuatu. Mukhalafah, bercanggah dengan mukhalafah. Jadi ayat-ayat ni perlu ditakwil. Sekarang ni tuan-tuan, golongan ni dah muncul balik. Zaman dulu dia keluar balik. Dia keluar balik hingga mereka kata kalau siapa kata Tuhan tak ada tangan, orang tu kafir. Dia kata dulu tu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ayat Quran, dia kata Tuhan sendiri sebut dia ada tangan. Kalau kita kata Tuhan tak ada tangan, kita bercanggah dengan Quran, kita kafir, debuh kafir. Bukan kita tolak ayat Quran, cara faham. Yadullah makna kata yadul, tangan. Ulama tafsir yadul ni makna kata kuasa Allah. Kuasa Allah mengatasi kuasa makhluk, di atas kuasa makhluk. Itu bukan apa tu tangan, ada kaki. Itu kacau. Ni makna sebab itu dalam mentafsirkan ini makna kata mengikut tafsiran. Tengok ayat tu. Kalau ayat tu ayat akidah, kita ikut tafsiran ulama-ulama usuluddin. Kalau ayat tu ayat fiqh, kita ikut tafsiran ulama-ulama fiqh. Begitu juga kalau ayat tu ayat yang berbentuk kesufian, berbentuk kerohanian.
Kan? Allah sebut kata apa? Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah Ta'ala menjadikan buyut, rumah kamu itu sakanan. Sakanan itu asal maknanya tempat tinggal. Allah menjadikan rumah kamu tempat tinggal. Tapi ulama sufi mentafsirkan Allah menjadikan rumah kamu itu tempat turunnya sakinah. Sakanah itu tempat turun sakinah, ketenangan. Maksudnya kita kena jadikan rumah kita tempat yang tenang. Dalamnya ada baca Quran, baca masjid ni, tenang duduk dalam masjid kan. Tempat orang beribadat, orang berkuliah, mengajak manusia mengingati Allah, membesarkan Allah, dibaca dalamnya ayat Quran, digunakan tempat tu untuk berzikir. Rumah kita jadikan macam masjid. Hingga ada mereka kata rumah kita ni macam rumah Nabi SAW. Macam mana rumah Nabi? Rumah Nabi sambungan daripada masjid. Suasana masjid dibawa pergi ke rumah dia. Itu makna wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah Ta'ala jadikan rumah kamu itu tempat turunnya sakinah, tempat tenang. Tempat kita duduk, jiwa kita tenang, tenteram, duduk dalam rumah. Jadi ayat-ayat ni tengok ayat macam mana. Jadi apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, segi akidahnya kita meyakini bahawa Allah tidak diliputi langit dan bumi. Kalau jumpa ayat kata Tuhan di langit, tak. Habis kalau Tuhan di langit, masa tak ada langit, Tuhan duduk mana? Kalau Tuhan duduk di bumi, habis masa bumi belum ada, habis Tuhan duduk mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi, bukan Allah duduk di bumi atau di langit. Kita kena faham macam tu. Jadi maknanya kita kata ayat tu dinamakan ayat mutasyabihat. Nahnu aqrabu ilaihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kata aku di mana bersama kamu, di mana kamu berada. Kita berada dalam masjid, bila sebut Allah Ta'ala bersama kita, Allah Ta'ala berada di masjid kan? Ulama kata bukan zat Allah tu bersama-sama kita, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Kita tak boleh lari daripada takdir kehendak Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Sebut antara sebut kuasa tu takluk, kuasa tu hubdah. Hubdah ni dia genggam kita, kita tak boleh lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kata bahawasanya kamu di mana pun kamu tak lepas daripada kekuasaan aku, kehendak aku, pengetahuan aku. Ya macam tu. Itu maksud ayat dia macam tu. Itu yang dimaksudkan bahawasanya Allah tidak diliputi, ya. Tidak, dia kata diliputi, tiada meliputi akan dia oleh bumi dan juga segala langit. Jadi tak boleh kita kata Allah tu di langit ketujuh. Allah Ta'ala situ sini kita cerita tentang Mi'raj. Nabi pergi Mi'raj, naik langit pertama, langit ketujuh. Awak Tuhan ada langit ketujuh kan? Dia sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha. Walaqad ra'aha nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Nabi telah melihat Jibril pada malam Mi'raj. Di mana Nabi lihat Jibril? Inda Sidratul Muntaha. Satu tempat namanya Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Di situlah ada syurga Allah, namanya Jannatul Ma'wa. Ulama kata Jannatul Ma'wa ni langit ketujuh. Langit ada 7 lapis. Di langit yang ketujuh. Di situlah Nabi melihat Jibril. Jibril ni tuan, dia boleh merubah. Boleh merubah manusia, boleh merubah. Dia merubah sahabat. Rupa macam sahabat Nabi. Dia kata sahabat Nabi pun tak tahu, kata dia Jibril, dia ingat sahabat, rupanya Jibril. Dia boleh merupa. Tapi kalau sampai lagi ketujuh, dia tak boleh merupa lah. Dia terpaksa jelma diri dia dalam bentuk rupanya yang asli. Di situlah Nabi melihat Jibril. Sampai situ tuan, Nabi naik lagi. Jibril kata kat Nabi, anta wa rabbuk, engkau dengan Tuhan kau lah Muhammad.
Aku tak boleh teman dah. Sampai sini ya. Nabi kata kat Jibril, adakah sahabat nak tinggal sahabat? Jibril kata tak boleh. Aku naik, aku terbangkang. Tak boleh naik dah. Sehebat-hebat Jibril, malaikat, dia boleh sampai langit yang ketujuh ya. Nabi boleh naik atas lagi. Namanya mustawa. Atas mustawa lagi tuan, Hadratul Qudusi. Ketika Nabi sampai Hadratul Qudusi, disitulah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaifiat macam mana? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu nak gambarkan. Macam mana Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mana-mana makhluk pun boleh melihat Allah ketika masa dia hidup, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tak akan dapat melihat Tuhanmu melainkan setelah kamu mati. Mati baru melihat Allah. Masa hidup tak ada ahbuan, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah letak dia di Sidratul Muntaha. Di situ dia melihat Allah. Adakah Allah berada di Sidratul Muntaha? Ya. Allah tidak bertempat. Allah tentukan Nabi di situ. Di situ Nabi melihat Allah Ta'ala. Ada kawan tu confused. Dia kata, saya peninglah Ustaz. Nabi di Sidratul Muntaha, tapi Tuhan bukan Sidratul Muntaha. Saya tak tahu macam mana. Dia kata kat saya, macam mana Nabi lihat Allah tak bertempat. Saya kata, malam tadi hang tak main mengaji pasal apa? Malam kemarin saya tengok Ustaz tengok TV cerita Melayu. Hang tengok cerita apa? Cerita P. Ramlee. Hang tengok P. Ramlee di mana? Di rumah lah dia kata. Awak P. Ramlee duduk rumah ke? Dah lah, P. Ramlee duduk mana-mana kita tak tahu dia dah mati. Tapi kita tu duduk di rumah tengok P. Ramlee. Itu contoh nak bagi mudah faham. Jadi makna kita duduk di rumah, kita tengok gambar P. Ramlee. P. Ramlee tak tahu duduk mana kita tak tahu. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Allah tentukan Nabi duduk di makna kata Hadratul Qudusi. Di situlah makna kata dia diizin oleh Allah melihat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita pun tak tahu. Jadi jangan kita kata Nabi duduk di langit, Nabi jumpa dengan Tuhan di langit. Tuhan tak bertempat, sebab dia tak diliputi oleh makna kita kata langit dan bumi. Bumi tak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit boleh meliputi makhluk-makhluk lain, tapi dia tak boleh meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak boleh kita bangsakan di bawah langit, atas langit. Habis yang kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni pada malam 23 akhir malam, rahmat Allah mencurah-curah. Waktu tu rahmat Allah mencurah-curah. Doa makbul di waktu tengah malam, terutama pukul 4 pagi, 5 pagi tu, pukul 3, 4, 5 pagi tu, doa mustajab kan? Sampai tu Allah Ta'ala berfirman, man yadu'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta, barang siapa yang nak meminta, minta aku nak bagi. Mintalah supaya tuan-tuan sekalian, virus ni dihindarkan oleh Allah, kerana dia akan memberi kesan besar tuan terhadap ekonomi negara. Kesan besar, terutamanya sektor pelancongan, penerbangan, kapal terbang, pekerja-pekerja kapal terbang. Bila kapal terbang tak bergerak, dia semua diberhentikan kerja. Dia akan memberi satu kesan ekonomi yang cukup besar ke negara kita. Dia tengok depan tak gambar Mekah pun tak apa ada orang ada tawaf. Nak pergi tak boleh. Dia tak bagi visa tak bagi visa umrah. Ni bimbang ni takut haji ni, tak bagi visa haji pula. Tu dia maka tak boleh pergi lah. Penyakit ni. Yang kedua teruk sekarang ni Itali, Iran. Melarat pergi habis atas dunia. Satu dunia kena apa? Mungkin Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Ingat Allah yang maha kuasa, dia boleh buat apa saja. Jangan duk sombong sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita berdoa mudah-mudahan. Tapi tadi ni saya dengar khutbah Tok Guru Haji Adi dalam dipantak dalam Facebook tu. Khutbah jemaat Tok Guru yang lepas ni. Dia baca hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha.
Bila Allah Ta'ala datangkan virus ni, itu bala daripada Allah Ta'ala. Orang yang buat maksiat dan apa semua. Tapi bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ganjaran pahala jika sabar. Yang kedua, daripada hadis tuan-tuan sekalian, daripada sahabat Nabi juga menceritakan, Nabi kata, apabila satu tempat tu, makna kata datang virus ni, kan, kita ni jangan pergi tempat tu. Tempat yang ada virus tu, macam sekarang pergi China, jangan pergi ke situ, kan? Begitu juga makna kata kita tak pergi ke dia, dan kita pun jangan keluar. Kalau tempat kita kena, jangan keluar dari tempat tu, kerana boleh membawa penyakit tu tersebar lebih luas. Itu pesan Nabi SAW. Ada juga saya dengar tengok dalam video kan, di antara cara-cara menghindar penyakit ni, kita rajin ambil wudu. Ambil wudu, bila batal ambil lain, batal ambil lain. InsyaAllah orang yang kekal berwudu, dia terhindar daripada COVID-19 ni, InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang tu kita boleh buat. Tapi kita berdoa kepada Allah, sebab ubat dia tak ada. Ubat tak ada, tak jumpa lagi ubat. Ubat tak jumpa lagi penyakit ni. Mudah-mudahan negara kita terhindar daripada bala ni. Mudah Allah jauhkan daripada penyakit ni, ya, insya-Allah. Itu yang dimaksudkan dengan dikatakan sifat tanzih ni, Allah tidak diliputi, langit bumi tidak meliputi akan dia Allah. Allah tidak diliputi oleh langit dan bumi, atas dan bawah, tepi dan tengah, kiri dan kanan dan sebagainya. Jangan kita sangka macam tu. Habis nak buat macam mana? Kita ikutlah, fahamlah baik-baik dengan tafsiran yang diberi oleh ulama-ulama usuluddin. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata lagi musannif rahimahullah ta'ala, ya, wa annahu mustawin alal arsh alal wajhil ladzi qalahu wa bil makna ladzi aradahu istiwaan munazzahan anil mumasati wal istikhrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqal. Ni Imam Ghazali ni tuan, kitab ni kitab Imam Ghazali. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dihurai oleh Al-Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali hidup 1000 tahun yang lepas. Dia berpegang pada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengikut susunan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Imam Ghazali, walaupun dia orang Iran, tapi dia tidak Syiah. Bukan semua di Iran tu Syiah. Ada Iran yang Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab fiqh dia mengikut Imam Syafi'i. Mengikut Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengoklah kitab ni semua, kecuali satu ya, dia lebih cenderung pada Imam Malik dalam bab ayat. Bab air ni dia lebih tukar pada Imam Malik, iaitu ayat tu dikira mutlak selagi tidak berubah warna, rasa dan bau. Itu cara Imam Malik. Tapi bagi kita Imam Syafi'i, dia ada bicara lagi dua kolah dan sebagainya. Tang ayat yang sedikit berbeza. Tapi yang lain semua dia ikut cara mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Ghazali. Jadi kita bicara ni berkaitan dengan akidah, dia mengikut apa yang disusun oleh akidah oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Ini cara dia, jalan dia macam ni. Tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan tidak menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara yang menyamakan dipanggil golongan mujassimah. Dia menjisimkan Allah Ta'ala tu. Allah tu berjisim, dia mengiktirkan ada tangan, ada kiri, kanan, tepi, belakang, atas, bawah, dan sebagainya. Ini berjisim. Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjirim. Bukan jawhar, bukan semua, bukan. Tak sama sekali dirupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah sendiri sebut dalam Quran bahawa Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk.
Ya, itu dia. Maknanya, artinya wajib kita i'tiqadkan. I'tiqad, pegang kuat-kuat, kejap-kejap. Jangan ada syak, zan dan waham. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang dikatakan orang yang beriman itu beriman ia dengan Allah, termasuk sifat-sifat Allah yang kita bicara ni. Beriman ia dengan Rasul, summa lam yartabu, kemudian tak ragu-ragu. Jangan ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, syak, zan, waham, itu bukan dinamakan ma'rifah. Tak ada ma'rifah, tak ada iman. Tak ada iman, masalah akidah. Iman tasdiqul qalbi, membenarkan di hati dengan jazam. Al-jazmu mutabiqul lil an dalil. I'tiqad yang jazam muwafaqat dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan ada dalil naqli dan akli. Jadi makna kata pegang elok pesan Imam Ghazali. Ni perkara penting tuan bab akidah. Masuk kubur, soalan pertama soalan akidah. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka. Semua ni soalan akidah yang ditanya oleh malaikat dalam kubur. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak makrifah, kita kata Tuhan ni berjisim, tak boleh jawab lah tuan-tuan. Kalau akidah kita tu betul-betul macam yang ada pada Allah, yang tu lah kita yakin, insya-Allah boleh jawab. Kan? Sebab tu akidah ni perkara yang cukup penting, pegang elok, kuat-kuat. Iaitu jangan sama sekali kita samakan Allah dengan makhluk, atau kita samakan makhluk dengan Allah. Ini boleh rosak akidah. Ya, wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah. Allah Ta'ala tu, ya perintah ya. Allah Ta'ala tu mempunyai perintah. Dia boleh perintah. Nak perintah apa? Perintah dia semua berjalan, semua berlaku. Kan? Seperti mana yang Allah sebut, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila aku kendaki perkara tu jadi. Bila kita tahu ni perintah Allah, takdir Allah, hukum Allah, terimalah. Ni tak mau terima, raw dah kata ceruk. Duk marah kat orang, marah orang ni, marah orang ni, masuk pintu belakang lah, macam-macam tuan. Saya kata, hampa tenanglah sikit, cuba fikir baik-baik. Siapa bagi jatuh hampa? Yang menjatuhkan hampa ni siapa? Sama-sama hampa, hampa berkeli sama hampa. Hampa apa jatuh? Bukan orang lain. Patut marahlah orang yang bagi jatuh tu. Dia mentala kat kita, dia maki, dia mencarut, dia kata apa ni, dia kata kat Tok Guru, hari ni otak tak center. Apa ke benda ni? Dia tuduh masuk pintu belakang. Mana ada pintu? Rumah dah runtuh. Rumah dah runtuh tuan. Mana ada pintu? Tak ada pintu. Kita masuk pintu istana, pintu 2. Saya tengok semua masuk pintu 2. Kan? Sultan bagi wadiqah, angkat sumpah depan Sultan Agung. Nak marah kat siapa? Tak terima takdir Tuhan. Allah Ta'ala ni saya beritahu tuan-tuan, dia berfirman dalam Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata olehmu Muhammad, ya Allah ya Tuhanku yang mempunyai kekuasaan, engkau bagi kerajaan kepada siapa kau kehendaki. Kau runtuhkan kerajaan mana yang kau kehendaki. Yang menaikkan satu kerajaan itu Allah, yang meruntuhkan satu kerajaan pun Allah. Allah tuan-tuan, dia boleh naik, dia boleh runtuhkan dengan bersebab atau dengan tidak bersebab. Kalau dia buat dengan bersebab,
Sebab kita atau sebab orang lain. Tu apa boleh buat? Macam tuan-tuan main bola lah. Kadang-kadang lawan kita skor bola masuk gol kita. Kadang-kadang kita sumbat gol sendiri. Ada tak? Kita full back, kita passing dekat apa? Kat goalkeeper. Goalkeeper tak pasal, kita passing kat dia, bola masuk. Ni lah. Jangan duk marah ke orang lah. Ni dah marah sana, marah sini apa ke benar. Nasib baik COVID-19 man. Tak boleh buat ceramah. Tidak aku. Belajar, terima takdir Tuhan. Ini takdir Allah Ta'ala. Innali ni'ami awabida ka awabidil wahsyi faqayiduha bisyukri. Nabi kata, sungguhnya nikmat yang Tuhan bagi ni liar tau. Dia liar. Innali ni'ami awabida, sesungguhnya nikmat ni liar. Ka awabidil wahsyi, macam liarnya binatang liar. Binatang liar ni, silap sikit dia lari. Begitulah nikmat, dia liar. Faqayiduha bisyukri. Nabi kata tamat nikmat dengan syukur. La in syakartum la azinannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab Allah amat pedih. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu nak azan. Ya. Jadi Allah Ta'ala ni ada perintah, ada pemerintahan dia, dan mempunyai kerajaan atas arash. Allah Ta'ala memerintah arash, dan Allah ada kerajaan di arash. Kerajaan Allah di bumi dan juga di langit. Allah raja dunia dan akhirat. Dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala Rabb bagi alam. Sampai ayat Malik Yaumiddin, Allah juga Malik, pemerintah pada hari agama, pada hari akhirat. Dunia, akhirat, bumi, langit, sampai arah semua Allah yang memerintah, menguasai, memerintah, mentadbir. Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu apabila disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman di atas arash. Allah atas itu
ditafsirkan oleh ulama memerintah, mentadbir, menguasai arasy. Arasy ditanggung oleh para malaikat. Antara tuan-tuan makhluk Allah yang tidak binasa pada masa tiupan sangkakala, antaranya malaikat menanggung arasy, dan arasy itu sendiri tidak binasa dengan makna kata tiupan sangkakala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman duduk atas arasy. Itu tak betul. Menguasai arasy, mentadbir arasy, memerintah arasy. Ditafsirkan ulama begitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala mempunyai kerajaan atas arasy, atas jalan yang mengata ia akan dia, dan dengan makna yang menghendaki ia akan dia, akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh. Dia kata dengan arasy. Allah memerintah arasy, mentadbir Allah memerintah arasy dengan tidak menyentuh arasy. Bukan Tuhan duduk atas arasy. Macam saya duduk atas kerusi ni, tak betul macam tu. Walaupun ayat tu zahir sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman, makna kata bersemayam atas arasy, atas arasy, duduk atas arasy. Maka duduk ni kita tak boleh nak tafsirkan sebagai kita duduk atas kerusi. Ditafsirkan oleh para alim ulama memerintah, mentadbir, menguasai, yang layak dengan zat dan sifat dia. Tak boleh kita kata Tuhan duduk atas arasy, itu dah berjisim. Duduk jisim. Macam saya duduk atas arasy, saya ni berjisim duduk atas arasy. Duduk bawah, duduk atas kerusi, duduk bawah kerusi, tepi kerusi, tengah kerusi. Tuhan tak boleh, tak layak kita sebut begitu. Dia boleh membawa, makna kata menyamai makhluk. Itu ayat-ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihah. Ya, maha suci daripada bersentuh dengan arasy, dan maha suci ia daripada tetap atasnya, tetap atas arasy. Duduk tetap atas arasy tak boleh. Itu sama dengan makhluk juga. Tak kena. Tak boleh kita dekatkan macam tu. Maha suci daripada bertempat di dalamnya, dan maha suci daripada mengambil tempat, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Pindah, bangkit daripada arasy, duduk balik atas arasy, menyentuh arasy, ini semua maha suci, maknanya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang masyhur kalangan umat kita, Allah memerintah arasy, mentadbir arasy, menguasai arasy, memiliki arasy. Bukan arasy, semua ni bukan arasy saja, semua ni milik Allah Subhanahu wa taala, dan diperintah dan ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yatadabbarul amru bainahunna, dan Allah mentadbir kedua-dua langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa ada di bumi, semua ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan duduk atas arasy, bukan Tuhan ni semua apa menyentuh arasy, duduk atas arasy, tapi mana memberi makna Allah menguasai, mentadbir, memiliki, memerintah akan arasy Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kena faham begitu. Ya. Ini bercanggahlah dengan pahaman-pahaman Mujassimah. Dan ada juga, saya tak tahu lah dia Wahabi ke tak, dia berfaham begitu. Yang mereka faham begitu, dia sebut Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Tuhan duduk atas arasy. Dia sebut yadullah fawqa aydihim, Tuhan ada tangan. Ini berat lah. Bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pahaman-pahaman yang terpesong daripada i'tiqad yang sebenarnya. Ya. Itu dia. Kata musannif lagi, la yahmiluhu al-'arsy balil 'arsyu wa hamalatahu
Ya, mahmuluna bilutfin qudratihi, bilutfi qudratihi, maqhuruna fi qabdatihi. Artinya tiada menanggung akan dia itu oleh arash, tetapi adalah arash dan segala malaikat yang menanggung akan arash itu ditanggung dengan latif kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikekali segala mereka itu akan menanggung akan arash itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan di dalam perintahnya. Ini pasal arash lagi. La tahmiluhu al-arsh. Tidaklah Allah Ta'ala itu makna kata menanggung akan dia itu oleh arash. Maksud arash menanggung Allah. Allah duduk atas arash. Jadi arash menanggung Allah. Bukan. I'tiqad ni salah. Macam saya ni kan, bangku tanggung saya. Saya duduk atas bangku, bangku tanggung saya. Bukan macam tu. Bukan Allah duduk atas arash, maka arash menanggung Allah. Tak betul, tak betul. Itu fahaman silap. Tak kena. Habis macam mana yang betulnya? Tetapi adalah arash dan segala malaikat yang menanggung akan arash itu ditanggung dengan latif kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bukan arash tu tanggung Tuhan, tapi arash, malaikat yang tanggung arash tu, semua ni ditanggung oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan kekuasaan Allah. Disebut walaupun arash tu makna kata satu kerajaan yang hebat, jauh lebih hebat kerajaan dunia ni, begitu kerajaan yang hebat sekali, tapi digunakan kata lembut, latif, dengan kelembutan malaikat tanggung, tak bergoncang sikit pun, tetap duduk dia. Malaikat yang dijadikan oleh Allah, kerja dia menanggung arash. Malaikat yang tanggung arash, arash tu sendiri makna kata ditanggung dengan kekuasaan, kedrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah taala. Macam kita semua ni hidup dengan kekuasaan Allah. Semua alam semua dengan kuasa Allah. Begitulah arash. Wujud dan berfungsinya arash itu dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat kekuasaan Allah Ta'ala. Faham begitu? Bukan Allah bila sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan duduk atas arash. Itu tak betul. Itu fahaman tak kena. Bahkan arash itu dan malaikat menanggung arash itu makna kata dikuasai, diperintah, ditanggung oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa. Itu dia. Ya. Dan yang kekal segala mereka itu akan menanggung akan arash itu. Begitu juga malaikat yang kekal. Malaikat itu tak mati. Dia ada, tuan-tuan sekalian, dia ada makhluk Allah Ta'ala ni, dia baharu. Semua baharu, lain daripada Allah, semua baharu. Bila dia baharu, dia binasa. Dia baharu, dia binasa. Allah Ta'ala qadim dan kekal. Tetapi ada 10 makhluk Allah Ta'ala, dia ada permulaan, tapi dia tak ada kesudahan. Dia tak binasa. Antaranya malaikat ni lah yang tanggung arash. Dia baru dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menanggung arash, tapi dia tak binasa. Macam kita, roh kita ni, nyawa kita, nyawa tak binasa. Kita mati, nyawa kita, roh kita berpindah di alam barzakh. Roh ni tak binasa, tapi dia mula diwujud masa zaman alam roh. Kemudian roh ni berpindah kepada rahim ibu dalam perut mak kita. Bila mak kita ni, makna kita kata dah, makna kata janin tu wujud dalam rahim 120 hari, malaikat datang tiup roh. Maka daripada alam roh berpindah kepada alam ar-raham, alam rahim ibu. Bila mak kita lahirkan kita, dia berpindah mai alam dunia ni, alam ajsam. Bila kita mati, jasad tinggal, roh pergi kubur, pindah alam pula, alam barzakh.
Bila tiup sangkakala yang kedua, roh ni pergi pula alam akhirat. Jadi maknanya kita kata dia roh tak binasa. Di tulang punggung kita ni tuan, dia panggil ajmuz zanab. Ajmuz zanab. Kalau makna kata kalau di kapal terbang ni dia ada yang hitam, kotak hitam. Kotak hitam tu kalau hancur kapal terbang pun dia tak hancur, dia rakam apa yang berlaku di kapal terbang. Kita ni walaupun tiupan sangkakala kiamat berlaku macam mana, ajmuz zanab ni dia tak binasa tuan. Bila kena besok turun hujan berlangit, dia akan bangkit balik, hidup balik, berjalan pergi padang mahsyar. Itu panggil ajmuz zanab. Dia tak binasa. Jadi maknanya ada 10 lah yang ni. Termasuk maknanya kita kata malaikat yang menanggung arasy. Mereka ni semua di bawah kekuasaan Allah. Allah jadikan mereka kerja mereka tanggung arasy. Besar mana wallahu a'lam lah arasy. Malaikat pun besar tuan. Jibril sebelah sayap dia satu dunia dah. Baru sebelah sayap. Kalau 2 sayap kita pun tak tahu besar mana lah. Makhluk Allah wa ma ya'lamu wa ma la ya'lamu junud rabbika illahu. Siapa tahu bilangan malaikat Allah? Besar mana malaikat Allah? Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni saja ada tanggung arasy. Malaikat tanggung arasy ni. Mereka ni dijadikan oleh Allah. Mereka ni pun di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kekal segala mereka itu, malaikat akan menanggung angkat arasy itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tanggung arasy itu pun di bawah kuasa Allah. Allah menjadikan mereka hidup. Allah juga pada kata mengekalkan mereka tu. Allah jadikan mereka tu kekal. Kekal ini nama kekal yang aradi, bukan kekal yang hakiki. Kekal hakiki Allah Ta'ala ya, kekal zati. Allah Ta'ala kekal. Kekal itu kekal zati. Tapi kekal ni malaikat ni dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Kekal yang mendatang, bukan dia kekal yang hakiki. Kekal yang hakiki hanya Allah Ta'ala. Itu dia. Dan semua ni di dalam perintahnya. Betul ni genggaman Allah Ta'ala. Allah genggam. Kan? Macam kita ni pun dia ada takluk Hubutah ni genggam. Kan? Dia genggam kita. Kita daripada tak ada, Tuhan bagi ada. Berapa lama kita ada di dunia ni, dia genggam wujud kita tu, digenggam. Itu panggil hubutah. Ada yang 60 tahun, ada 40 tahun, ada 50 tahun. Itu genggam, wujud tu digenggam oleh Allah Ta'ala. Itu panggil hubutah. Jadi semua kita dalam genggaman Allah Ta'ala, tak boleh keluar. Sebab tu kita kenalah tunduk, patuh, duduk di bawah perintah Allah dengan penuh redha. Jangan tidak redha dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu itu yang kamu benci tapi baik untuk kamu. Kita benci lah kan. DAP tu dah hentam kita teruk. Habis duit tabung haji, ladang tabung haji, mana hotel tabung haji dia lego habis. Kita nampak buruk lah kan. Tapi dengan sebab itu umat Islam boleh bersatu. Tak boleh biar ni. Kalau kita biar habis, makin-makin letak politik sebelah. Kita bersatu atas nama ummah, atas nama umat Islam, untuk menyelamatkan umat Islam, harta umat Islam, negara umat Islam. Baru timbul nak bersatu tu. Akhirnya alhamdulillah tertubuhlah sebuah kerajaan Melayu Islam Bumi Putra. DAP tak ada dalam tu. Maksudnya kuasa yang ada ni kuasa Melayu, kuasa Islam solid. Adalah 2-3 orang Cina. Tapi jangan bimbang, orang bukan Islam jangan bimbang. Sejarah menunjukkan seluruh dunia di mana Islam berkuasa, Islam tak pernah buat naya pada orang bukan Islam. Tapi yang berlaku bila orang kafir berkuasa, maka orang Islam minoriti akan diseksa, diazab. Tapi orang Islam tak. Contoh kita boleh tunjuk di Kelantan, Terengganu kita berkuasa, tak kacau orang bukan Islam. Negeri yang UMNO kuasa pun Johor.
Semua negeri yang UMNO berkuasa pun dia tak pernah buat daya pada orang bukan Islam. Sebab itu tak perlu bimbang. Bila Islam berkuasa, dia lebih menjamin hak-hak orang bukan Islam, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kerajaan yang ada ni dikekalkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Perak pun jadi macam tu. Kan? Menteri besar yang baru angkat sumpah, insya-Allah yang berkuasa ni orang Islam. Semua orang Islam. Pakai ayat 32 orang tu semua Islam, Melayu Islam. Inilah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Letak asat ke tepi kepentingan politik, pangkat dan sebagainya. Kena fikir masa depan anak bangsa kita, negara kita, agama kita. Jangan sampai Cina berpakat min naga pula di surau kita. Ada min naga pula lagi. Gedeguk-gedegak semua. Tak hormat orang Islam. Jadi ini harus disyukur. Tapi saya ingatkan tuan-tuan balik apa yang Nabi pernah sebut, inna lil ni'ami awabida ka awabidil wahshi faqayyiduha bisyukri. Sesungguhnya nikmat yang kita kecap ni dia liak. Apa nikmat pun dia liak, dia boleh lari bila-bila masa. Bagaimana kita nak tambat nikmat ini? Faqayyiduha bisyukri. Maka tambat dia dengan syukur. Jangan berbalah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Ini semua akan menyebabkan hilang kekuatan yang ada pada kamu. Bila kita hilang kekuatan, habis segala-galanya. Jadi inilah peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berkuasa nak menaikkan kerajaan, nak meruntuhkan kerajaan. Allah berkuasa nak menghina manusia atau memuliakan manusia. Semua ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala yang tak boleh dicabar oleh siapa saja. Allahumma la mani'a lima aqtaita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini doa kita lepas sembahyang. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa boleh menghalang apa yang kau bagi? Bila Tuhan nak bagi, siapa tak boleh sekat? Tak ada siapa boleh memberi apa yang Tuhan nak bagi. Tuhan sekat. Yang Tuhan sekat, siapa tak boleh bagi? Yang Tuhan bagi, siapa tak boleh sekat? Wala radda lima qadaita. Siapa pun tidak boleh rad, halang akan qada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yang mempunyai kekuasaan kerajaan tidak akan mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Serah kita kepada Allah. Sebaik pelindung, sebaik penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penyakit yang sedang menyerang ni, yang ubat masih tak ada ni, banyak berdoa pada Allah. Amalan yang disadarkan oleh ulama, berudu, batal wudu ambil lain, nak tidur ambil wudu baru tidur. Jadi saya ustaz, kalau saya tidur tentu isteri saya macam mana? Nak kena bangkit semula ke? Tak payahlah, tidur terus lah, tentu tak apalah. Terlena bangkit ambil wudu, terlena ambil bangkit wudu, sampai ke pagi tak tidur. Masa nak tidur tu saja ambil wudu. Lepas tu tak apalah, sentuh isteri ke, terlena ke, tak apalah. Hidup kita sentiasa berwudu, insya-Allah makna kata terhindar daripada penyakit Toyota Corona ni, insya-Allah. Saya panggil Toyota Corona, insya-Allah. Salah satu lakon habuan kita malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Yang saya boleh buat kesimpulan, jangan kita makna kita kata samakan sama sekali Allah Ta'ala dengan makhluk atau makhluk dengan Allah Ta'ala. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat sama-sama yang mana kita lihat pada zahir ayat memberi makna Allah tu bertempat, berjisim, berpihak, hendaklah kita mengikut ta'wilan ulama-ulama usuluddin di kalangan ulama-ulama yang terkenal dalam kitab-kitab kita, insya-Allah. Itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, ada barang-barang jualan di belakang tu. Cuma saya promosi dah, kita lupa dah.
Ada dua benda saya nak sebut. Yang pertama tuan, saya pergi Pulau Pangkok, dia jumpa kawan lama. Kawan saya ni tuan-tuan kerja dia tangkap gamat. Gamat tahu gamat? Gamat ni hidupan laut. Kelebihan dia tuan-tuan menyembuh luka-luka. Saya ingat masa saya kecil-kecil tu, mak saya kalau kak saya bersalin ke, orang nak bersalin ke, ambil gamat tu, gamat kering tu, kita goreng. Jangan pakai minyak, goreng kering. Lepas goreng tu tumbuk. Orang dulu tumbuk lah blender lah. Bubuh lada hitam 3-4 biji, blender tu tumbuk sekali dengan gamat. Gamat sekok ke 2 ekor ke, tumbuk sekali. Makan nasi-nasi panas-panas tu, ambil perui sikit-sikit. Perui tu makan-makan, insya-Allah tuan, luka dalam perut tu dia cepat sembuh, insya-Allah. Itu untuk beranak lah. Kalau tuan-tuan appendix ke, buasir apa semua, janganlah buah lada. Ambil gamat tabuk sudahlah. Lada tu untuk perempuan bagi panas. Kalau tuan-tuan ada luka-luka luar, ambil dia buat dalam minyak-minyak apa, bantu-bantu ambil sapu sikit, insya-Allah dia cepat sembuh. Itu nama gamat. Kalau di farmasi mahal, kalau di farmasi kedai Cina, ubat Cina mahal tuan. Sekok pun kadang dia charge sampai RM10. Ni saya pergi ambil dekat kawan kita, pergi cari sendiri. Berbulan 5-6 ekor tu harga RM10. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan tempat jualan. Yang kedua, satu saya ingatkan balik, nak promosi lama dah tak sebut. Kita ada mengedarkan lama dah, mengedarkan sejenis herba. Herba ni tuan-tuan namanya King Herba. Nombor satu, dia banyak membantu kita untuk bagi badan kita berpeluh. Tuan-tuan minum dia, insya-Allah mudah berpeluh. Badan kita mudah peluh. Tuan-tuan jogging sikit pun, menyangkui sikit, mudah keluar peluh. Badan kita berpeluh, makna insya-Allah sihat. Yang kedua tuan-tuan, melancarkan berak dan kencing. Kencing tak lawas, berak tak puas, insya-Allah minum dia, kita berak puas, kencing kita lawas, insya-Allah. Termasuk penyakit tuan-tuan batu karang. Tuan-tuan kalau mengidap penyakit batu karang, tuan-tuan buat appointment dengan doktor nak buat laser apa, tak payah laser dululah, tuan-tuan try dulu, insya-Allah. Banyak yang dah mencuba tuan-tuan, batu tu pecah, batu tu hancur, dia jadi macam tepung. Dia keluar tuan-tuan ikut saluran depan dan saluran belakang dengan kencing dan berak. Tuan-tuan kencing, tuan-tuan nampak dia keluar putih macam tepung, halus. Tuan-tuan berak, tuan-tuan basuh berak, rasa tangan kita ni tajam-tajam. Itu menunjukkan batu tu dah keluar, insya-Allah. Biasanya tuan-tuan minum pagi, petang dia pecah. Paling lama 2 atau 3 hari. Minumlah tuan-tuan, insya-Allah. Seterusnya buasir. Penyakit buasir, minum dia akan mengecut, betul-betul dah menghilang, insya-Allah. Bagi muslimat, membantu pengaliran haid dan nifas. Kalau haid tu tersangkut-sangkut, minumlah dia, insya-Allah. Isteri saya bagi tahu, biasanya macam tu, minum dia lancar haid. Nifas pun lepas bersalin macam tu, darah-darah kotor keluar dengan cepat. Tapi bagi saya sendiri tuan-tuan, kencing manis juga, kencing manis. Tuan-tuan cek hospital, bacaan 20, 25, minum dia, insya-Allah. Sehari 3 kali, dia akan turun sampai 6 atau 7. Biasanya begitu. Dalam masa seminggu, tuan-tuan boleh cek balik, dia akan turun 6 ataupun 7. Biasanya, insya-Allah. Tapi bagi saya sendiri tuan-tuan, ni pengalaman saya lah. Kalau tuan-tuan, saya mengajar lama di Kuala ni. Dulu-dulu saya mengajar tuan, saya baca pakai cermin mata. Lepas saya keluar ISA, saya bebas tahun 93. Masa saya di kem tahanan tu, dia lampu bilik tu dia macam lampu bas. Lampu dia tak terang. Kita baca kitab, mata kita cepat kelabu. Bila saya bebas kem tahanan, saya mengajar kena pakai cermin mata. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya beramal dengan herba ni tuan-tuan. Dalam masa 3 bulan, hari-hari saya minum, mata saya cerah sampai sekarang. Tak perlu guna lagi cermin mata. Tapi janganlah minum sekali duk gaduh tak cerah. Sekali tak cukup lah. Tuan-tuan minum hari-hari, lepas sebulan tuan-tuan nampak makin terang. Masuk bulan kedua lagi terang. Masuk bulan ketiga, letak cermin mata tepi lah, insya-Allah, dengan izin Allah. Tapi tak jamin lah tuan-tuan, kadang-kadang ada yang rasi, ada tak rasi. Tapi biasanya insya-Allah
biasanya boleh insya-Allah kesan dengan izin Allah Taala. Kita ada jual sebotol RM30. Jadi tuan-tuan cara makannya, tuan-tuan guna air suam, jangan pakai air panas. Ambil satu sudu, tuan kacau. Tengoklah kalau umpamanya contoh kan, contoh kita batu karang. Sakit ni, kita pakai tablespoon. Pakai tablespoon buat sehari 3 kali. Bila batu tu dah pecah, sakit dah hilang, tuan-tuan ambil sudu kecil cukup untuk maintain. Kerana orang batu karang ni walaupun dah laser, dah belah, buang, dia main balik, dia akan datang balik. Tuan-tuan minum dia hari-hari, dia akan tendang keluar. Batu tu dah tak lekat. Macam tu penyakit kencing manis pun begitu. Mula-mula tuan-tuan pakai tablespoon. Bila dia punya kandungan gula tu dah turun tinggal 6 atau 7, tuan-tuan bagi teaspoon yang kecil juga untuk maintain dia. Mudah-mudahan tuan-tuan sihat, dapat buat ibadat ni. Saya gunalah keuntungan daripada ni untuk bantu pondok. Bukan saya buat tuan, kita packing ya. Yang buatnya sahabat kita di Perlis. Kita packing ya. Kita packing, kita ambil untung sikit. Jadi ni kelang dia telah mendapat sijil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah. 100% herba. Tidak ada bahan awet ataupun bahan kimia, tak ada, semua herba 100%, insya-Allah. Wallahu a'lam. Macam biasalah tuan-tuan, derma tu untuk menyiapkan pondok kita di Pulau Pangkok lah. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, tuan-tuan tengok bangunan tu dah naik lah. Bumbung pun dah ada, dinding pun ada. Cuma kerja-kerja nak bushili, pasang lantai, pasang mozaik, yang tu belum lagi lah. Mana separuh dia siap, insya-Allah. Tandas pun dah separuh siap. Kita buat tandas yang besar, surau tu besar untuk memberi kemudahan kepada pelajar, dan kita akan pelawar anak-anak muda kita yang ingin buat kemah ibadat dan sebagainya untuk datang ke tempat kita dengan tidak kenakan sebarang bayaran. Kita sediakan tandas, kantin dengan periuk belangor dan semua cukup untuk masak dan sebagainya, dengan tujuan untuk menarik anak-anak muda kepada Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan berdoalah agar projek ini berjaya. Dengan jayanya, insya-Allah akan beri banyak manfaat pada umat Islam, khususnya Pulau Pangkok dan juga sahabat-sahabat kita dari luar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir.